أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat petang kepada pelajar-pelajar mu'alaf saya. Mudah-mudahan insya-Allah sentiasa berada di bawah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan insya-Allah sentiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan juga semua pelajar-pelajar saya insya-Allah sentiasa diberikan kesihatan, sihat walafiat insya-Allah dan dilindungi daripada sebarang wabak penyakit. Tak kiralah penyakit zahir ataupun penyakit batin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua lagi dengan izin Allah, kita dapat bersua lagi pada petang ini untuk kelas Fardhu-Ain Mu'allaf siri yang keempat daripada 13 siri bulan Ogos 2021. Mudah-mudahan insya-Allah kalian semua dapat manfaat daripada kelas ini dan juga kemudiannya dapat menterjemahkan manfaat tersebut di luar daripada ruangan rumah kalian untuk menjadi seorang Muslim yang mana idolanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya artis-artis barat ataupun pemain-pemain bola sepak ataupun ahli-ahli sukan, penyanyi-penyanyi dan sebagainya. Jadi maksud itulah nak katanya adalah dengan kita ikut role model kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dengan sebab kita buat sunnah baginda, mudah-mudahan demikian orang yang melihat akan rasa jatuh cinta dengan Islam itu. Bukan jatuh cinta dengan kita, tapi jatuh cinta dengan Islam sebab Islam itu indah. Islam itu cantik. Sekiranya penganut dia tak cantik, penganut dia buat kotor dan sebagainya, itu adalah masalah penganutnya, bukan masalah Islam. Jadi kita cubalah tunjukkan bagaimana kebaikan dan juga bagaimana keindahan Islam kepada orang di luar sana, terutamanya yang bukan Muslim dan juga terutama juga kepada Muslim itu sendiri. Antara keindahan Islam iaitu daripada solat. Okey, hari ini kita nak mula baca buku fiqh tahap kedua. Bukunya tertinggal kat atas pula. Ingat dah buat turun, tinggal kat atas. Tak apalah. Okey, saya dah belanja dah tadi gambar tadi, gambar-gambar dalam WhatsApp itu saya dah bagi dah, itulah antara kita nak baca hari ini. Itu berkenaan dengan solat yang mana turut sama sekali lah, kita gabung sekali lah hashtag pengukuhan ibadah. Mana hari inilah kita nak praktik solat. Okey, wuduk dah semalam kita dah baca daripada syarat wuduk, rukun wuduk ataupun wajib wuduk ataupun fardu wuduk, kemudiannya orang kata apa? Sunat wuduk, kemudiannya perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Untuk hari ini bila dah ada wuduk, maka bolehlah untuk bersolat sebab salah satu daripada syarat sah solat suci bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya adalah hadas kecil, nak suci daripada hadas kecil bukan basuh kemaluan depan dan belakang, bukan, tapi dengan berwuduk. Basuh tu satu kewajipan. Syarat sebelum berwuduk kena bersih kemaluan depan dan belakang daripada najis. Nak solat kena ada wuduk. Maknanya adalah bersih dulu kemaluan depan dan belakang, barulah berwuduk, barulah boleh solat. Okey. Kalau tak bersih, wuduk itu sendiri pun tak sah. Okey. Sama juga dengan mandi wajib. Mandi wajib, syarat mandi wajib adalah kena bersihkan kemaluan depan dan belakang daripada najis. Baru sah mandi wajib itu. Okey. Kita akan mulakan bab solat kita. Saya rasa sempat kot naik atas bekerja sikit untuk kata apa? Untuk ambil buku fiqh tu. Okey. Insya-Allah sama-sama kita buka, kita mohon rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelas kita ini
InsyaAllah sama-sama kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah dan kemudiannya kita sambung dengan bacaan At-Tahiyyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada petang berbahagia ini kita akan baca buku teks Fiqh Ulum Syar'iyyah dalam bab fiqh, iaitu tahap kedua, yang mana dalam buku ini membicarakan berkaitan dengan solat sunat dan juga solat fardu. Okey. Untuk petang ini, siri yang pertama fiqh, iaitu kata apa, Kefam siri yang keempat ini, kita baca fiqh, iaitu bermula dengan perihal pertama, bab pertama, tajuk pertama, perihal solat pertama, iaitu solat fardu. Okey, solat fardu ada 5, bermula dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebelum bercerita pasal solat ini, lebih baik dan lebih indah kalau saya bercerita juga berkenaan dengan kenapa mesti kita Muslim ini bersolat. Okey, pertamanya adalah kenapa mesti bersolat? Kerana pertamanya solat ini merupakan bonding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan pasangan kita, kita suami, isteri kita, ataupun kita isteri, suami kita, bonding kita adalah dengan kita pegang tangan, I love you, I miss you, ataupun kita dengan anak-anak kita, kita sayang mereka, kita usap mereka, kita cium mereka dan sebagainya. Dengan mak ayah kita, kita tanya khabar, kita hulur belanja bulanan dan sebagainya. Dengan sahabat kita, kita belanja mereka dan sebagainya. Itu bonding kita dengan sesama makhluk. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu ungkapan cinta. Bukannya, ya Allah aku rindu sama kamu, ya Allah aku kangen sama kamu dan sebagainya. Tapi perlu diterjemahkan yang paling utama, iaitu solat. Okay? Solat kita, dalam solat kita ada tindakan hati, dalam solat kita ada tindakan anggota badan, dalam solat kita ada tindakan mulut. Okey. Itu nak kata solat kita. Semua orang Muslim wajib bersolat. Walaupun sakit sekalipun wajib bersolat. Kecuali kita baca syarat-syaratnya nanti. Okey. Itu adalah pertamanya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, kenapa mesti kita Muslim ini bersolat? Yang keduanya sebab solat ini merupakan pertama yang akan dihisap, yang akan diadili, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita kat dunia ini, kita bersedekah banyak-banyak, holo. Kita puasa tak pernah miss, tapi kita tak solat. Bayangkan apa yang kita buat tersebut, sedekah dan sebagainya, itu adalah seperti habat mansura, seperti debu yang berterbangan. Tak ada nilai sebab tak solat. Akan tetapi, kalau kita solat, tapi kita tak buat benda lain, sekurang-kurangnya kita dapat rahmat Allah. Kenapa? Kerana siapa-siapa yang bersolat, sebut dalam Quran, siapa-siapa yang bersolat, maka solat ini akan mencegah dia daripada melakukan perkara mungkar. Perkara jahat, perkara buruk, bila bersolat tak akan buat. Jadi bila tak buat perkara buruk, dia tak buat perkara mungkar, tak buat perkara maksiat, perkara jahat, automatik dia buat apa? Dia buat perkara baik. Itu solat. Kemudiannya yang ketiganya, solat inilah yang membezakan dia adalah Muslim ataupun bukan Muslim. Itu sama juga membezakan dia Muslim betul ataupun munafik. Okey. Sebab solat ini ada dua solat, yang mana dua solat ini
Pertamanya adalah asar, yang keduanya adalah isyak. Okey. Sebab apa asar? Sebab asar ini kita penat balik kerja, maka kita melambatlah. Maka tak apalah, biar dulu sebagainya. Maka kita pun dah nak balik amal lah, tak payahlah. Isyak pula apa? Isyak sebab dia panjang masa dia. Sebab daripada isyak sampai ke subuh. Itu fardu. Kita kata panjang lagi, tak apa. Tengok bola dulu. Tengok bola dulu dan sebagainya. Bila dah habis bola, mengantuk, tidur sebagainya, tak apalah, nanti bangun sebagainya. Kita tengok tak solat. Okay. Dia ada hukum meninggalkan solat dengan sengaja. Okay. Itu antaranya. Selain daripada solat ini boleh menyihatkan tubuh badan, melancarkan darah dan sebagainya. Saya sebut sebelum ni, iaitu namanya ibadah, mesti alim ulama akan cari kat mana rahsia dia, kat mana kelebihan dia, kat mana fadilat dia, kat mana faedah dia, kat mana sebagai rahsia kelebihan sebagainya untuk sebagai galakan. Okay. Tetapi kita buat ibadah ini, kita solat ini, kita puasa sebagainya, kita buat itu bukan nak dapatkan faedah itu, tapi sebab nak dapatkan rahmat dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya kelebihan-kelebihan ataupun rahsia-rahsia solat. Yang mana kemudiannya solat ini ditentukan dengan syarat. Pun sama juga macam wuduk. Bila namanya ibadah, dia ada syarat, dia ada rukun ataupun fardu ataupun wajib, dia ada sunat, dia ada makruh dan ada yang membatalkan. Okey, syarat sah solat. Syarat ada dua, syarat wajib dengan syarat sah. Okey. Syarat wajib apa? Bila syarat wajib ini, cukup syarat wajib ini, maka wajiblah dia solat. Kalau tak cukup satu, maka dia tak wajib solat. Dia mesti cukup semuanya. Okey. Pertamanya mestilah muslim. Kalau dia tak muslim, maka dia tak wajib solat. Jangan paksa adik-beradik kita yang bukan muslim untuk solat sekalian kita. Jangan paksa. Sebab mereka bukan muslim. Yang keduanya adalah akil baligh. Akil baligh ni cukup umur. Okey. Keluar air mani. Bagi lelaki keluar air mani, mimpi basah, orang perempuan keluar darah haid. Selagi mana tak terjadi benda ini, maka mereka tak wajib solat. Ajar solat, ya betul. Tapi mereka tak wajib solat. Macam baby lah. Baby umur 5 bulan, 6 bulan, tiba-tiba suruh solat sekali. Tak boleh. Mereka kecil lagi. Cuma pendedahan kena ada. Sebab sekarang ini, manusia-manusia sekarang ni makin maju. Ada yang umur 3 tahun dah boleh solat dah. Tak perlu bimbingan bapa dah boleh solat, dah boleh ikut. Sebab dia tengok mak ayah dia solat, jadi dia boleh ikut. Lebih-lebih lagi tu umur sekarang ni PKP. Maka mak ayah solat berjemaah kat rumah, anak-anak ikut. Okey. Kemudiannya adalah syarat yang ketiga adalah syarat wajib solat, iaitu berakal. Berakal. Dia patah tangan ke, dia patah kaki ke, dia patah pinggang ke, selagi mana dia berakal, maka selagi itulah dia wajib solat. Bila masa dia tak berakal, contohnya dia gila, contohnya dia mabuk, contohnya dia pitam, contohnya juga dia koma. Selagi mana dia tak koma, lagi itu dia wajib untuk dirikan solat. Ikut keadaan dia bagaimana. Kalau dia terbaring, ikut cara solat cara baring. Kalau duduk, ikut cara solat duduk. Ikut. Yang penting sekali wajib untuk dia bersolat. Kemudiannya, nak tahu sah tersah solat, dia ada syarat sah solat. Okay. Ada ulama' dia gabung. Syarat ni ada semua sini. Ada ulama' kata dia pisahkan. Syarat wajib satu, syarat sah satu. Okay. Syarat sah solat apa? Ada 5. Syarat sah solat ada 5. Bermula dengan pertamanya adalah boleh sebut adat kiblat, masuk waktu, tutup aurat, suci dan bersih daripada daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Dan kemudiannya yang kelima, suci dan bersih badan kita daripada kotoran, pakaian kita daripada kotoran, dan tempat sujud daripada kotoran. Maksud kotoran ini adalah daripada najis-najis. Najis-najis yang tidak dimaafkan. Ada najis dimaafkan. Contohnya adalah bangkai belalang. Contohnya bangkai nyamuk. Okey.
Okey, itu contoh. Okey. Kalau tahu tu kena belajar lagi lah. Contohnya bangkai ikan. Ikan dia bukan bangkai. Dia bangkai yang bersih. Kecuali kalau dah bau busuk itu, anda kena buatlah. Dia tak perlu sembelih ikan. Kita mancing, dapat tu tak perlu sembelih macam kita sembelih lembu dan sebagainya tu. Ikan tak perlu. Ikan walaupun dia dah mati, kita boleh makan. Okay. Itu kena belajar bab lain lah tu. Okay. Itulah dia 3 syarat wajib dan juga 5 syarat sah. Maka bila gabung jadilah 8 syarat solat. 8 syarat solat ini, ke-8 ini mestilah dipenuhi. Dia tak boleh penuh 7 je, 1 tak cukup. Dia tak boleh penuh 4 lagi tak cukup. Dia kena 8 ini dipenuhi. Maka kalau dipenuhi syarat wajib 3-3, maka dia wajib solat. Kalau syarat wajib itu dia tak penuhi, maka dia tak wajib solat. Tapi tak ada masalah. Dia boleh solat selagi mana dia cukupkan syarat sah solat yang 5 tu. Okey. Macam pelajar saya semua sini, semua sini semua dah lafazkan syahadah, maka wajib bagi kalian semua untuk dirikan solat. Andai kata ada lepas ni Allah hadirkan seorang sahabat yang belum lagi memeluk Islam, belum lagi bersyahadah, maka bagi dia dengar tak apa. Nak ajak dia solat pun tak apa. Tapi nak paksa tak boleh. Ajak dia solat dia kata tak nak, tak apalah. Tapi kalau dia kata tak nak, kita paksa pula, kau kena solat. Kalau kamu nak berada dalam kelas saya, kamu kena solat. Tak boleh. Sebab kewajipan bukan dipikulkan ke atas dia. Okey, itu syarat wajib solat. Okey. Kemudiannya, saya sebut tadi, solat ada 2. Okey, jenis kategori solat ada 2, satu solat fardu ataupun namanya solat wajib. Yang keduanya adalah solat sunat. Okey, solat fardu lah dia tak ada bahagian dia. Solat sunat ada 2. Solat sunat muakkad, solat sunat yang dituntut, dengan solat sunat ghairu muakkad, solat sunat yang tidak dituntut. Akan tetapi kedua-duanya solat sunat dan juga solat fardu, kedua-duanya adalah rukun yang sama saja, dia tak beza, tak berubah. Kecuali apa? Kecuali satu solat sunat. Satu solat sunat ataupun dua solat sunat. Yang pertamanya solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana ini iaitu solat sunatnya bila berlaku gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kita solat sunat 2 rakaat, akan tetapi 2 rakaat itu dengan 4 kali rokok. 4 kali rokok dengan 4 kali bacaan Fatihah dalam 2 rakaat. Okey. Maknanya kita Allahu Akbar, okey, kita baca bismillah, kemudian habis kita rokok, kita bangun balik, kita bukan iktidal tapi kita bangun qiyam, kita baca Fatihah sekali lagi, kemudian rokok, bangun baru iktidal, barulah sujud. Itu untuk solat sunat gerhana. Manakala ingat hukum dia sunat saja. Okey. Manakala yang kedua adalah solat sunat hari raya. Sunat untuk solat sunat hari raya. Dia adalah solat sunat. Kemudiannya ada lagi hukum sunat dia, iaitu untuk rakaat pertama 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali, kemudian rakaat kedua 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 kali takbir. Solat sunat hari raya. Okay. Kemudiannya satu lagi lah solat sunat juga famous juga, iaitu solat jenazah. Solat jenazah ini 4 kali takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Adapun solat fardu, dia tak terikat, dia tak ada masa diharamkan. Manakala solat sunat, dia ada masa diharamkan buat. Okey, kecuali sebab mendahului daripada waktu. Contohnya adalah sebab masuk masjid, maka sunat untuk dirikan satu masjid. Sebab ada jenazah lah, baru orang nak buat solat jenazah, maka itu nak bagi tahu. Okey, berkenaan dengan solat sunat. Sekejap.
Sorry. Okey, kita sambung lagi. Itu dah dalam bab solat sunat. Nanti kita akan baca berkenaan solat sunat. Untuk petang ini nak fokus pada solat fardu, 5 waktu solat fardu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Pada muka surat terakhir buku teks tahap 1, buku teks 1 fiqh, dia dah sebut, dia dah tunjuk dah gambar rajah bila waktu subuh, bila waktu zuhur, bila waktu asar, bila waktu maghrib, bila isyak. Semua dah tahu dah. Kan dekat sini tak tahu. Mungkin tahun ni yang baru masuk kelas, baru bersama dengan kelas ini, mungkinlah. Kalau yang tak tahu itu ada masalah sikit lah. Yang dah lama tu tiba tak tahu tu, sama ada buku dia tu, buku tahap 1 dia tu hilang pada page terakhir, ataupun bila kita baca page terakhir je dia tak ada. Page pertama sampai sebelum page terakhir dia follow. Tiba-tiba masuk page terakhir dia tak ada. Okey. Itu di gambar tu dah ada dah. Kalau siapa ada kat sini sebelah dia buku teks tahap 1, boleh ambil gambar. Okey. Kemudian dia share dekat WhatsApp group. Untuk contoh. Okey. Hari ni petang ni kita nak tunjuk bagaimana nak solat. Okay. Ingat dia ada syarat wajib, syarat satu mestilah dipenuhi. Kemudiannya adalah saya sebut tadi, rukun ataupun fardu solat ini, wajib solat ini ada berapa? Ada 13. Ada 13 rukun solat, yang mana daripada 13 ini ada 2 rukun qalbi, rukun hati. Maknanya bendanya tak nampak, orang tak nampak, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudiannya ada rukun qauli, rukun sebutan kat bibir. Nak tak nak kena keluar suara tu sikit. Kemudiannya yang ketiga, rukun fi'li, rukun perbuatan. Kena buat tindakan tersebut, tak boleh gunakan mata sahaja. Kecuali kita tak mampu. Kalau kita mampu, tak boleh buat. Kalau kita mengada-ngada nak guna isyarat mata je, kita tambah S kat mampu tersebut. Okey. Itu nak bagi tahu berkenaan dengan rukun solat. Yang mana bermulanya rukun solat pertamanya adalah niat. Bermulanya semua perkara, semua ibadat ini adalah bermula dengan niat. Niat apa petang ni? Petang ni kita nak tunjuk solat zuhur. Daripada buku tu, daripada gambar yang saya kongsi kat share tu, saya share lah. Hari ni sebab semalam try guna slide ataupun try guna laptop ini, share dekat Zoom, susah. Jadi saya terpaksa import lah handphone pula untuk share gambar-gambar. Okay. 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 Berkenaan dengan perihal solat 1. Yang pertama iaitu solat fardu. Cumanya kelemahan ni dia tak boleh nak slide. Saya kena close baru ambil slide baru. Kan ada cara dia. Tak apalah. Okey. Okey, perihal solat tajuk 1, perihal solat pertama, yang mana perihal solat pertama ini iaitu membicarakan pada bab dia jadi lambat sikitlah. Okey. Membicarakan berkenaan dengan solat fardu yang mana bermula dengan solat zuhur. Contohnya. Contohnya solat zuhur. Okey. Contohnya solat zuhur iaitu lafaz niatnya. Lafaz niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay. Dalam bab niat ini ada beberapa perincian. Pertamanya, kalau kita tak sebut usolli pun tak ada masalah sebab kita memang nak solat. Sahaja aku solat fardu zuhur. Okey, pertamanya bahasalah. Okay, Ustaz susah nak bahasa Arab nak apa? Tak apa, bahasa Melayu pun tak apa.
Kalau rasa Ustaz bahasa Melayu susah lah Ustaz, saya ni bukan orang Melayu. Saya ni orang Cina contohnya. Saya ni orang India contohnya. Macam mana Ustaz? Kalau macam tu, kena minta pertolongan bergemit. Sekejap. Saya Google Meet pula. Google Meet pula dah. Google Translate. Translate. Sahaja aku solat fardu zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Zio wo kidau fardu zuhur yin we zenzo ta'ala zianjin. Macam lain je. Okay, tu mungkin pelajar-pelajar saya bahasa Cina boleh sebutlah. Apa ada yang sebenarnya kan. Setakat Google Translate tu semua orang boleh buat. Okay. Tu. Tak apa. Bahasa Cina pun tak apa. Bahasa Tamil pun tak apa. Bahasa Kadazan ke, Dusun ke, bahasa Iban ke sebagainya. Benda yang memudahkan kita. Yang penting, niat itu namanya niat adalah mentawajuhkan, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kena ada fardu zuhur. Kita solat fardu tu apa? Zuhur. Sebab fardu ada 5. Kena letakkan nak solat apa? Fardu zuhur. Okey. Fardu zuhur ini boleh buat 2 rakaat, boleh buat 4 rakaat. Tapi 2 rakaat tu nanti kita bacalah. Kita buat 4 rakaat dulu. Okey. Kena sebut 4 rakaat. Okey. Kemudiannya adaan. Adaan ini sebab apa? Sebab lawan dia qadaan. Adaan tunai, qadaan qada. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Sebab kadang ada orang juga semayang, tapi semayang tu sebab nak tunjuk depan bapa mertua dia. Bukan nak kerana Allah, tapi nak tunjuk bahawa aku ni menantu yang baik, aku solat. Depan bapa mertua solatlah. Balik rumah, memang tak adalah nak solatnya sebab bapa mertua tak ada. Maknanya dia beribadah kerana bapa mertua, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maknanya siapa-siapa yang ada buku ni boleh tanda kat buku-buku tersebut, tulis itu rukun. Okey, niat ini adalah rukun qalbi, rukun hati, qalbi. Dalaman. Tak nampak, orang tak nampak. Yang kita dengar tu saya guna solat fardu, itu sebenarnya nak menghadirkan diri kita untuk bersolat. Itu sahaja. Okey. Masa ni kita boleh bercakap lagi lah. Kalau rasa nak bercakap, tapi bila dah bercakap, niat tu dah lagi lah. Tapi masa ni kita rasa tengok ada air nak minum boleh lagi. Okay. Kemudiannya berdiri tegak. Okay. Berdiri tegak juga adalah rukun, iaitu rukun fi'li, rukun perbuatan. Tu berdiri tegak tu. Nombor 2 tu berdiri tegak, tengok tangan lelaki, tangan perempuan kat mana, duduk di peha masing-masing. Okay. Itu. Bukan genggam. Okay. Okay, tapi kata macam tu, duduk kat peha. Okay. Ini kalau kelas fizikal dulu ni, saya cari model lah. Seorang jadi model di depan, tunjuk. Okay, macam ni. Berdiri tegak bagi yang mampu. Siapa yang sakit pinggang, maka tak apa. Dibenarkan untuk tidak berdiri tegak. Okay, Ustaz, macam mana pula kalau solat atas kursi? Solat atas kursi ni yang paling bahaya sekali nak cerita. Okay. Solat atas kursi ni lah kontemporari. Tiada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ikut pada ijtihad para ulama. Cuma sama sekali kita tak boleh kata kawan tu solat tak sah, kita solat sah, kita solat tak sah, kawan tu solat sah sebagainya. Okay? Mungkin ikut guru masing-masing. Okay. Cuma yang paling penting sekali adalah kalau kita mampu berdiri, berdiri dulu. Okay? Berdiri tegak dulu. Kalau rasa dah penat, barulah duduk atas kursi. Sebab dia sebenarnya bab solat ni, bab solat kalau tak mampu berdiri ni ada 3 je. Pertama, solat berdiri tegak. Yang kedua, solat duduk. Duduk tu duduk atas lantai, bukan duduk atas kursi. Kemudiannya, solat baring. Kemudian, solat gunakan mata. Pergerakan mata. Itu bagi yang dah kritikal tu. Dah terlantar tu. Okay. Jangan salah faham. Kita ni segar bukan tak boleh guna solat guna anak mata. Okay. Maka berdiri tegak. Okay.
Kalau ada nak tanya bab berdiri tegak nanti, bab kursi sebagainya, nanti nak menuntut hadis, boleh tanya. Okey. Kemudiannya, yang ketiganya. Okey. Yang ketiganya adalah, lepas kita berdiri tegak, maka bermulalah pergerakan solat yang pertama, iaitu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini apa? Takbiratul ihram ini kita sebut Allahu Akbar. Okey. Tu. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu kita bertakbir. Ihram apa pula? Ihram ini apabila kita buat takbiratul ihram, maka kita diharamkan melakukan perkara-perkara yang halal sebelum solat. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh nak masuk toilet ke, tak boleh nak gelak ketawa ke, tak boleh nak dedahkan aurat ke, tak boleh dah. Maksud ni. Okey. Bila dihalalkan? Selepas kita bagi salam. Okey. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar itu adalah rukun qauli. Kena Allahu Akbar, bukannya senyap, tak boleh. Kena Allahu Akbar. Kalau imam memanglah Allahu Akbar. Kalau kita seorang-seorang Allahu Akbar. Ini angkat tangan. Angkat tangan sunat sahaja. Kalau kita tengok ada orang tak angkat tangan Allahu Akbar, tak angkat tangan itu mungkin pegangan dia, mazhab dia. Sebab apa? Ini adalah sunat sahaja. Siapa-siapa yang ambil sunat ini, maka kat mana tangan dia pula? Ada 3 tempat, 3 cara. Okey. 3 cara ini adalah atau ya, bukannya kemudian bukan. Atau je. Pertamanya adalah kat dada, Allahu Akbar. Kemudiannya kat bawah telinga, Allahu Akbar. Kemudiannya, kemudian atau. Pertamanya adalah kat dada, Allahu Akbar. Atau kat bawah telinga, Allahu Akbar. Ataupun kat tangan ni, ibu jari ni, sama dengan telinga. Allahu Akbar. Itu. Okey. Kemudiannya dalam bab akad takbir ni juga, ada namanya adalah tangan macam mana. Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Okey. Sebaiknya macam ni. Maknanya tangan ni hadap kiblat. Okey. Takbiratul ihram macam ni. Takbir intiqalat, takbir pendahan nanti kita sebut nanti juga tu sama kena macam ni. Bukannya takbiratul ihram macam ni sempurna, takbiratul intiqalat kita pun macam ni je. Allah. Tak kena, tak berapa kena. Okey. Itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena Allahu Akbar. Tak boleh dalam bahasa Melayu Allah Maha Besar. Tak boleh dalam English, Allah is great. Tak boleh dalam bahasa Tamil. Tak boleh dalam bahasa Cina. Tak boleh. Mesti dalam bahasa Arab sahaja. Allahu Akbar. Okey. Itu kemudiannya. Seterusnya, lepas takbiratul ihram, maka membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ini adalah sunat. Okey, sunat sahaja. Kalau rasa tak mampu, tak apa, tak ada masalah. Cuma belajarlah. Okey, berusahalah untuk membacanya. Jangan kita claim, kita ni dah sempurna solat kita, tiba-tiba orang kata, okey, saya nak kamu buat. Kita pun dah lah tak angkat tangan sebab Ustaz Kimi kata sunat tak nak angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mananya doa iftitah tu? Oh sunat je. Tak buat pun tak apa. Okey. Sebab apa? Sunat-sunat ini untuk menempel, menampal kekurangan pada yang fardu. Okey. Kalau rasa kita ni sempurna, teruskanlah. Masalahnya, semua orang tak tahu solat dia sempurna ke tak. Maka usahalah ambil yang sunat untuk jadi penampal kepada yang fardu. Okey. Okay. Sebelum baca doa iftitah, tangan pula. Tangan ni dalam istilah Melayu dia namanya bersedekap. Bersedekap. Okay, bersedekap macam mana? Ada tiga tempat pilihan. Pertamanya atas dada macam ni. Okey, yang keduanya atas pada pusat
ataupun kena betul pada pusat. Yang ketiganya bawah pada pusat. Okey, 3 tempat ini pilihanlah. Nak ambil yang mana? Okey, kemudiannya tangan kat mana pula? Tangan kiri atas tangan kanan ke, tangan kanan atas tangan kiri ke, ataupun sanding ke kiri ke, ataupun sanding ke kanan ke, sebagainya. Itu juga satu isu yang orang kata apa? Tak perlu untuk kita, kata saya untuk mu'alaf, tak perlulah untuk diperberatkan. Cuma letaklah tangan kanan atas tangan kiri, betul-betul kat tengah perut kita. Bukan elak kanan, bukan elak ke kanan, bukan elak ke kiri. Betul-betul tengah kita. Melainkan kalau kalian berguru dengan orang lain, itu terpulanglah. Tiada paksaan. Okey. Okay, kemudiannya adalah bila dah kita bersedekat macam tu, maka bermula dengan pertamanya adalah ini pun bersedekat ini pun sunat sunat. Kalau tengok orang tak buat pun tak ada masalah. Ini adalah sunat. Okey. Kemudiannya bermulalah bacaannya, baca bismillah. Tak baca bismillah. Doa iftitah tak ada bismillahirrahmanirrahim, tak ada auzubillah. Auzubillah bila nak baca Fatihah nanti. Okey, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Boleh baca tu. Okay, kita baca sama-sama. Sebab saya dah share dalam WhatsApp group, jadi tak mustahil untuk kalian walaupun tak ada buku pun tak boleh tengok. Boleh tengok WhatsApp tersebut dan saya pun dah share, screen dekat Zoom ini. Okay. Bolehlah saya Zoom lagi. Dia Zoom dalam Zoom. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada orang kata paling malas pun kita nak baca doa iftitah, paling malas baca takat ni pun tak ada masalah dah. Allahu akbaru kabira, Allah maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah siang dan malam. Ketiga-tiga ini dah mencukupi untuk kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar, Allah segala pujian bagi Allah, dan juga maha suci Allah. Okey. Ini yang disebut sebagai, kalau kita lepas solat tu subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Okay, Allahu akbar kabira itu takbir, walhamdulillah katsira itu tahmid, wa subhanallahi bukratan wa asila itu subhanallah. Itu tasbih. Okay. Itu Allahu, nak hafal pun mudah sangatlah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah ingat? Tak ingat lagi? Ingat, kita ulang sekali lagi last. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. Mungkin kat sini adalah suatu masalah problem kita nak baca Allahu akbaru kabira. Tak ada masalah sebenarnya, jangan kita berbesarkan. Yang penting kita baca Allah, kalau rasa jangan, yang penting jangan kita mati Allahu akbar kabira. Dari segi makna sama, akan tapi segi bacaannya tak kenalah, sebab benda ni hidup bagi depan tapi kita pergi matikan. Nanti kalau orang tanya, kamu matikan? Saya matikan. Tak kenalah, kena kata dia bagi depan. Saya cuba baca dah tu. Tak dengar ke? Okey. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. Ingat hukum dia adalah sunat sahaja, jangan paksa diri. Okey. Cuma kena paksa diri ambil pendek ni pun tak apa dah. Kita sambung ke seterusnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Okey, dia bukan Quran, jadi kita tak terikat nak baca tajwid ke tak terikat. Okey, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku menghadapkan mukaku, diriku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi.
sedangkan aku tetap berada di atas dasar tauhid. Itu hanifah, dasar tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Musliman wa ma ana minal musyrikin. Okey, tauhid. Kemudiannya dan aku musliman ni menyerah diri. Okey, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk daripada orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, dalam ayat ni paling takut adalah kalian tertukar dengan muslimin kat bawah. Okey. Muslimin kat bawah sekali tu, muslimin kat bawah sekali ni, paling risau takut anda tertukar dengan muslimin kat bawah ni. Ini musyrikin, ini kat bawah tu muslimin. Ada beza tu. Jangan salah tertukar pula. Musliman wama ana minam. Bila sebut wama, mestilah musyrikin. Bukanlah aku daripada golongan yang mensyirikkan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, kepada hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umir, itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana minal muslimin. Jangan baca wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Dan aku adalah daripada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Okey. Ini bukan Quran, jadi dia tak terikat. Okey, contohnya saya baca salah. Okey. Dibaca wa ma ana minal muslimin, wa ma ana minal muslimin, wa ana minal musyrikin. Okey, kalau kita dah dengar ini saya dah bagi tahu tu baca salah. Kena betulkan balik. Wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Okey, kalau kita berkeras kita kata saya baca betul Ustaz, wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Tegur dah. Urusan saya dah settle dah. Okey. Tak ada masalah. Boleh. Kalau tak pandai bahasa Arab, tak ada masalah. Okey, belajarlah. Okey, belajar baca. Kalau dalam buku ni yang gambar saya bagi tu dah ada dah translation bahasa dalam Rumi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Okey. Yang penting sekali adalah bila dah baca itu cari guru. Cari guru. Okey, mungkin kalau malu jumpa saya, cari yang kawan-kawan cari kawan-kawan yang perempuan yang sama jantina, baca dengan mereka. Okey, contohnya Puan Yasmin ke, contohnya Alisha ke, okey, Mahdiyah ke sebagainya tu, carilah siapa-siapa yang rasa selesa baca dengan mereka. Maknanya bila kena tegur tu terimalah. Kadang orang tak tegur tu bukan sebab kita betul. Orang tak tegur tu sebab orang dah menyampah. Tegur sekali marah. Biarlah, bacalah. Okey. Itu maksudnya. Sebab apa? Bila kita belajar, bila kita cari ilmu, nak tak nak kita kena bersedia dengan teguran. Sebab kita bukan manusia yang sempurna, nak tak nak kita akan buat salah. Cuma boleh terima tak terima sahaja. Okey. Itu panjang. Baru kat sini kan? Okey. Okey. Kita baca dah. Doa iftitah. Kemudiannya, sejurus selepas kita baca doa iftitah, ingat doa iftitah itu adalah sunat sahaja. Tak payah berat-berat sangat. Kalau rasa tak mampu, tak apa. Sebab lepas doa iftitah ini yang paling utama, iaitu rukun. Okey. Siapa ada buku ni? Tandalah. Conteng. Jangan tak conteng. Jangan sayang buku. Okey. Kalau rasa sayang buku itu, conteng. Itu namanya sayang buku. Okey. Kalau setakat nak buku baru, bagi tahu saya, Ustaz, buku saya dah conteng, Ustaz. Boleh tak saya dapatkan buku baru? Tak apa, kita bagi. Buku lama tu bagi balik kat saya. Boleh bagi kat orang lain pula. Mungkin orang lain boleh dapat manfaatnya dengan sebab kita conteng tersebut. Okey. Itu. Sayang buku, conteng. Okey. Sayang suami, minta duit. Laki pula, kan Ustaz, sayang bini macam mana? Sayang bini kena bagi izin kahwin banyak. Jangan. Okey, ikut kemampuan masing-masing lah. Okey.
Benda macam tu tak perlu nak bergurau-gurau, bahaya juga sebenarnya. Okay, sebab kita ni kelas mu'alaf, bukan kelas perkahwinan, kelas mu'alaf. Okay. Yang penting fokus pada mentauhidkan Allah dan juga menjadi seorang Muslim yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu yang paling penting. Okay. Kemudiannya yang kelima, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini. Okay. Maknanya kita rukun, apa dah kita baca rukun? Okay. Pertama adalah niat. Rukun qalbi. Kemudian yang kedua adalah berdiri tegak. Rukun fi'li. Kemudiannya yang ketiga adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Rukun qauli. Okay. Kemudiannya rukun yang keempat iaitu rukunnya membaca surah Fatihah, iaitu rukun qauli, rukun mulut, maknanya kena bunyi bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alim ulama mengajar menyebut bahawa apabila kita baca Fatihah inilah baru kita start dengan a'udzubillah untuk rakaat pertama sahaja. Lepas kita baca wa ana minal muslimin, barulah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kita mazhab kita bismillah ini adalah ayat daripada surah Fatihah. Okey. Bismillah ini sorry. Okey, sorry. Lupa nak share yang bismillah, alamak hilang. Okey. Kita baca Fatihah. Okey. Baca Fatihah ini maksud Fatihah ini pembuka ayat pertama, surah pertama dalam Al-Quran. Okey. Kita baca surah Fatihah. Okey, kalau boleh tutup dengan Fatihah pun tak apalah, untuk hari ini pun dah puas hatilah sebenarnya. Okey, sebab ini paling utama. Okey. Kita baca surah Fatihah. Yang tak ada buku boleh tengok slide ataupun share screen yang saya share tersebut, ataupun boleh tengok kat WhatsApp yang saya share tadi. Okey. Fatihah ini adalah daripada Al-Quran, maka tak nak kena baca dengan baik dan juga kalau boleh usahakan dengan bertajwid. Okey. Macam mana tajwid kena belajarlah. Okey. Kita baca wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu sunat. Okey. Kan ada yang tak faham apa maksud sunat, apa maksud fardu, rukun. Ada tak faham ke? Tak faham bagi tahulah. Jangan diam. Sebab saya mudah aja kena diam, faham dah tu. Tak faham bagi tahu. Saya tak faham Ustaz. Apa maksud? Tak ada masalah. Okey. Okey. Itu. Rukun qauli kena sebut. Kena bunyi. Okey, bunyi ni mana bunyi apa? Bunyi ni mana telinga kita dengar. Kalau kita berjemaah dalam bentuk jemaah normal dululah, yang sebelah tu. Okey, mungkin yang baru-baru Islam ni tak faham jemaah tu macam mana, tak apalah. Okey. Kalau sebab dulu kita kelas fizikal kat masjid dulu, bila dengar azan kita berhenti, semua pelajar lelaki masuk saf lelaki. Pelajar perempuan yang tak ada ABC masuk saf perempuan. Masa tu mereka bersama-sama dengan jemaah-jemaah Muslim asal bersolat bersama-sama. Okey, itu. Okey. Tak apa.
Okey, kemudiannya adalah bila berjemaah, maksud rukun qauli ini, kalaulah jemaah sebelah kita, sebelah menyebelah ini dengar, itu okey lagi lah. Tapi kalau jemaah yang selepas yang sebelah itu mendengar, itu dah masalah besar. Kita dah ganggu bacaan orang sebelah. Sebab orang sebelah sana dengar, automatik yang sebelah ni lagilah Allah, kuatlah pula dia baca. Aduh lah, ingat dia seorang ke nak semayang, aku pun nak semayang juga. Itu namanya rukun qauli. Okay. Bukan berbisik, bukan dalam hati, senyap terus. Senyap. Orang tengok, wah, ambil mood. Sebelum baca Fatihah pun ambil mood. Allahu Akbar. Senyap. Kawan sebelah, ambil mood dia bukan main lagi, khusyuk dia. Okay. Itu maksudnya adalah rukun qauli. Okay. Kemudiannya selepas membaca surah Fatihah, okay, sunat membaca surah selepasnya. Sunat. Okay. Sebab dia sunat, jadi saya tak ambil lah. Saya skip yang surah ini. Bolehlah baca yang saya share itu. Boleh baca yang itulah. Tapi tak baca pun tak apa. Sebab untuk belajar baru terutamanya, fokus pada yang fardu dulu. Yang rukun dulu. Tinggalkan yang sunat-sunat tu. Yang penting adalah yang rukun dulu. Biar dia boleh ngam yang kita, biar kita rasa selesa tanpa tengok buku. Sebab apa? Sebab kalau kita fokus pada yang sunat, kita tak ambil yang rukun, maka apa jadinya kalau macam tu? Itu. Okey. Kemudiannya adalah kita nak selepas membaca Fatihah, kalau rasa tak larat, tak mampu baca surah, tak apa. Boleh terus rokok. Boleh tengok gambar. Okey. Okay. Sebelum rokok, dia ada istilah namanya takbir intiqalat. Okay. Takbir perpindahan, berpindah daripada rukun ke rukun. Okay. Yang dalam gambar tu sebut tu Allah, angkat takbir Allahu Akbar. Buatlah macam mana sekalian. Kalau tak nak angkat takbir pun tak apa, tak nak angkat tangan pun tak apa. Allahu Akbar, iaitu kita nak kepada rokok. Okay. Dia susah. Kena tutup, buka balik. Lepas tu tutup balik. Dia tak boleh nak slide, dia tak boleh. Saya ni bab-bab remeh-remeh macam ni, tak apalah. Untuk pembelajaran. Okey. Kemudiannya kita kepada rukun seterusnya, namanya rukun ini adalah rokok. Rokok ini iaitu dalam bentuk dia macam L. Okey, tengok L tu. Tengok tu hebat lah tu. Tu tak sakit pinggang ni. Mana model kita ni agak tak sakit pinggang. So dia boleh betul-betul. Okay, ada orang tak sampai, ada orang macam tu je. Ada orang boleh buat 45, ada orang boleh buat 70 je. 70 maknanya darjah tu, 70. Maknanya kalau sakit pinggang jangan paksa buat L. Sekarang tak terbangun nanti. Susah nanti. Okay. Kemudiannya masa bab rokok ini ada beza antara lelaki, solat lelaki dan solat perempuan. Solat lelaki bila rokok tangan dia buka. Solat perempuan bila dia rokok tangan dia ke dalam. Okey, mengepit. Okey. Solat lelaki dia tangan dia terbuka. Solat perempuan tangan dia mengepit lah. Dia panggil macam tu, merengkok. Okey, macam itulah kot. Okey. Itu rokok. Okey. Masa rokok ini, okey, dalam sebab solat ini satu zikir, maka setiap pergerakan itu adalah kita isi dengan zikir. Hukum zikir ini sunat sahaja. Jangan risau. Kalau rasa tak pandai, tak apa. Untuk awal-awal ni tak apa. Yang penting kita nak biasakan dengan bersolat dulu. Walaupun tak ada bacaan pun tak apa. Tapi biasakan pergerakan dulu. Macam ni, macam ni, macam ni sebagainya. Okay. Sebab apa? Nak paling mudah solat adalah yang pergerakan dulu. Bila kita dah faham pergerakan lepas ni macam ni, lepas ni macam ni, maka insya-Allah untuk bacaan-bacaan macam Fatihah dan sebagainya boleh tengok phone. Contohnya bawa phone. Okay. Kita dah faham dah. Mula-mula takbir Allahu Akbar. Lepas tu kita baca Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh baca. Dalam solat boleh bawa handphone. Kalau rasa
handphone itu sebagai alat bantu. Tapi kalau call jangan pula angkat, bro. Tengah solat ni. Jangan pula angkat. Dan juga pastikan kita dah ada dah sistem kita, sistem plan kita dan sebagainya. Aku tengok phone untuk seminggu sahaja. Minggu seterusnya aku dah clear dah. InsyaAllah tak ada masalah. Itu maksudnya. Ini bulan pertama tengok phone, dimaafkan lagi. Bulan kedua tengok phone, dimaafkan lagi. Tahun keempat tengok phone, itu dah masalah tu. Okay. Dulu pelajar-pelajar saya dulu pun masa kelas fizikal dulu, masa semain dulu pun ada yang bawa nota masuk dalam solat. Memanglah Muslim asal akan memandang sinis, mengenung dan ikut anak mata dan sebagainya. Tak apalah, biar pi lah. Ayat muda, ayat kasar dia, biar pi lah dia nak kata apa pun. Bukan kata apa, bukan menyusahkan dia pun. Aku nak solat, tak ada masalah pun. Okay. Kemudiannya dia ada bacaan dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masa rokok subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey. Lama-lama saya bercakap ini, saya present ya. Sedap juga sebut present ni. Ada soalan ke? Tadi kita mula 5.45, kita akan berhenti 6.45. So dah ada 10 minit lagi. So ada soalan ke? Ada soalan? Kalau rasa malu nak bercakap, gunakan fungsi chat tu. Zoom ada chat. Terima kasihlah kepada Adam yang sponsor sponsor. Risau juga, takut tiba-tiba dia tak nak sponsor, tak apalah. Kita carilah cara lain kan. Ataupun cara lainnya, siapa-siapa nak masuk kelas, kena kata apa, kena menyumbang RM1 seorang. Nak bayar bulan-bulan Zoom ni kot. Tak apalah. Okay. Ini merupakan kata apa, perbuatan baik masing-masing. Okey. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ada panggilan dalam bab tanya bab perkahwinan. Jadi kena railah. Okey. Sama juga lah nanti kalau ada antara kalian yang tiba-tiba rasa jodoh dah sampai tu, tak apa, tanya saya. Jangan tanya orang lain, tanya saya je. Tak apa, FOC je, free of charge. Tak apa, kita bantu je. A sampai Y je lah. Yang Z tu nikah tu, pandai buat lah. Takkan nak suruh saya juga kan. Okey. Jadi insyaAllah itu dia. Kita kita berhenti dekat tadi lah. Dekat yang rokok tadi. Okey, kita sambung esok. Itu berkenaan iktidal. Ini kita rokok. Jadi saya buka kalau ada soalan. Tak kira lah soalan apa-apa pun. Apa jua yang berkenaan, tak kira lah. Tiba-tiba Ustaz, saya dengar tadi Ustaz cakap pasal nikah nak tanya. Tanyalah, tak ada masalah. Saya buka kaunter pertanyaan. Dipersilakan bertanya. Okey. So untuk fiqh kita berhenti pada rokok. Esok insya-Allah kita sambung pada iktidal dan juga kita hinggalah kepada mana kita mampu insya-Allah. Okey, saya buka untuk pertanyaan. Kami sambil tunggu wahyu ataupun idea pertanyaan sampai. Saya beritahu, okey, dalam kita solat ini kita terikat dengan perkara yang membatalkan solat, yang mana perkara yang membatalkan wuduk batal solat sekali. Okey, kalau kita kentut, automatik wuduk batal, solat pun batal. Kalau kita luka kita contohnya, luka kita tu contohnya berdarah kembali, solat batal, wuduk tak batal. Cukup basuh tangan, basuh kat tempat luka tu hilangkan darah. Okey. Kalau aurat kita terbuka, wuduk tak batal, solat batal. Aurat terbuka ini adalah aurat terbuka dengan kita sengaja membiarkannya terbuka. Oh, rasa sedap lah pula angin masuk kat bawah kain itu. Itu maknanya adalah bila kita rasa aurat kita terbuka, cepat-cepat tutup. Contohnya, siapa-siapa yang ada anak-anak kecil lah. Anak-anak kecil ni biasalah, dah memang kecil kan. Dia pergi main kat bawah kain ayah dia. Dia pergi angkat kain ayah dia, nampaklah lutut. Ayahnya kena cepat-cepat tutup. Tak payah nak gelak-gelak, tak apa. Tak payah nak gelak-gelak. Buat je macam biasa. Okay. Biar anak-anak tahu kita tengah serius untuk bersolat. Okay, sebab baru ni masa PKP ni kan, tarawih tahun lepas lah. Tahun lepas tu macam mana dia jadi bahan jenaka pula. Anak cucu masuk dalam kain, semua gelak kat belakang. Semua tak ada pun seorang pun yang nak pergi, kata apa, semua nak pergi, orang kata apa, nak pergi ambil anak sebagainya. Kita boleh bergerak masa solat jika diperlukan. Okay. Contohnya pertamanya adalah kita solat jenazah pula. Solat jemaah, tiba-tiba jemaah depan yang sah depan itu terbatal, dia keluar. Nak keluar solat pun ada adab dia. Dia tak boleh tu. Okay, keluar solat tiba tengah ni, tiba terkentut, dia kena bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu nak keluar dia macam mana? Nak keluar dia tengok dia kat mana. Kalau dia kat depan, dia keluar ikut depan lah. Okay. Kalau dia kat tengah, dia kena mundur ke belakang, ikut soft belakang. Maknanya dia ikut soft dia tu, cuma dia ikut belakang. Dia bukan ikut depan dia tu. Ikut belakang. Dia kan carilah, kalau yang duduk belakang sekali, dia ikut belakang, keluar belakang sekali lah. Macam itulah. Kemudiannya, yang mana yang duduk di belakang dia itu, yang kosong tu depan dia, yang belakang kena ke depan. Okay. Kena ke depan, cara dia adalah dengan melangkah satu. Jangan melangkah straight tu. Itu 3 perangkat tu. Tu mungkin batal solat tu. Okey. 1, berhenti. 2, berhenti. 3, selesai. Maknanya berhenti dulu. Jangan tu langkah sebagainya. Kita mazhab Syafi'i. Itu kaedah dia. Okay. Kemudian yang kedua, wajib bergerak adalah bila berlaku apa-apa. Okay. Contohnya adalah kita rasa kawan kita nak jatuh. Kita pegang. Boleh pegang. Pegang. Pegang, bawa dia sampai dia ni. Sebab kalau dia gom je tu, itu mudarat lagi besar. Itu kalau kita sedar lah. Kalau kita tak sedar, macam mana? Okay, kalau kita sedar, maka cubalah bertahan. Dan juga kita tak perlu nak gelabah. Kalau kita rasa ada orang lain yang dah tolong dia, kita teruskan solat. Tak ada masalah pun. Kalau sebelum ni kita tengok kat Facebook kan,
seorang jatuh sebab mati, semua jemaah semua batalkan solat sebab ini. Okey, patutnya cukup seorang tu dah ada sebenarnya, dia boleh tolong, dia boleh kontrol dan sebagainya. Sebab bila semua batalkan solat, maka keadaan menjadi kucak-kacir. Itu adalah kaedahnya. Sebab solat ini mendidik untuk berdisiplin. Disiplin paling utama, disiplin untuk patuh dan taat pada imam. Walaupun hebat kita macam sekalipun, kita raja ke, kita menteri ke, Perdana Menteri, Agung dan sebagainya, tapi bila belakang imam, kita kena ikut imam. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, barulah kita boleh angkat takbir. Bukannya imam duduk gini, kita dah Allahu Akbar. Kenapa cepat sangat? Aku raja kot. Kenapa nak tunggu imam? Tak boleh. Itulah namanya disiplin tertinggi solat. Okay. Sebab itulah digalakkan dalam musim PKP ini suami isteri solat kat rumah berjemaah. Mudah-mudahan dengan keadaan isteri sentiasa ikut suami imam, jemaah ikut imam, maka mudah-mudahan segitulah adanya taat dan patuh kepada pasangan ataupun kepada ketua keluarga masing-masing. InsyaAllah. Okay, tak apa, nanti saya sharekan. Okay, saya edit dulu, saya edit sebagainya. Nanti sampai, insyaAllah nanti saya beritahu. Okay. Sebab untuk bulan 7 pun tak buat-buat lagi. Al-maklumlah, busy kan. Okay. So, ada soalan? Okay. Ada soalan? Okay. Okay. Ada soalan? Dipersilakan bertanya. Ni saya hari ni saya lama tak pakai baju ni kan. Ni logo Al-Falah Care dulu. Kita bawa dulu masa kita kaya raya dulu. Kaya raya. Masa kita SMSB, sendiri makan, sendiri bayar. Okey. Ada soalan? Soalan satu. Oi, silangnya. Nampak cahaya macam orang belum. Okey, ada soalan? Soalan satu. Ajaib ni. Mana Puan-Yanti? Puan-Yanti ada soalan hari ni? Hari ni tak ada soalan dah? Assalamualaikum Ustaz, ada sikit. Waalaikumsalam. Ini bab yang lain Ustaz. Apa dia? Yang anak di luar nikah Ustaz, kan dia berdin atau berbinti Abdullah kan? Kalau kita buat dia berdin atau berbintikan 99 nama Allah tu boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting adalah keluarga kita tak ada memiliki nama tersebut. Sebab takut nanti timbul fitnah. Contohnya, kita ada abang namanya Abdul Rahman contohnya. Okey, kemudiannya kita orang kata apa, seorang kita jumpa anak ke ataupun ambil anak angkat sebagainya ke, kita letakkan orang bagi kat kita baby sebagainya, orang kata sekali kamulah tak nama apa sebagainya, kita pun letak sekian-sekian binti Abdul Rahman. Maka orang yang tak faham ingatkan itu anak abang kita. Itu maknanya cari nama yang memang tak ada kena-mengena dengan keluarga kita. Okey. Macam contoh adalah saya. Contohnya Muhammad Hakimi. Okey. Ambil anak angkat contohnya. Saya tak boleh letakkan anak itu namanya bin Muhammad Hakimi. Itu dosa besar dalam Islam, dosa besar sebab dia tahu itu bukan anak dia tapi dinasabkan kepada dia. Itu dosa besar. Okey. Kalau tak tahu tak apa dimaafkan tapi kena tukar nama. Okey. Nama terbaik nama Allah. Abdullah pun tak apa, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Rauf, Abdul Halim, banyak. Abdul Aziz, banyak, tak sekira. Pilihlah mana-mana pun, yang penting nama-nama yang kita nak pilih itu tiada sangkut paut dengan keluarga kita. Nama tu, maknanya tak ada orang yang bernama dengan nama sekian dalam keluarga kita. Itu saja. Takut nanti ada orang salah faham.
masa kita hidup tak apalah, kita boleh terangkan. Tapi bila kita mati, siapa nak terangkan? Itu saja. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz, faham. Ditanya, siapa tanya? Alicia. Alicia tanya. Ya, dah cakap ni yang pasal nak baca Fatihah contohnya, akan tapi tak pandai nak sebut bahasa Arab. Dah sebut tadi. Itu kita baca, yang penting sekali biar baca kita berguru. Okey. Walaupun baca transliterasi sekalipun yang tulisan Rumi itu, tapi carilah guru. Guru paling mudah, guru yang sama jantina dengan kita. Yang bacalah dengan kawan-kawan. Kalau dalam grup kita ini, pelajar saya ini ramai yang dah memang otai lah. Yang dalam grup pelajar saya ini, hampir semua pelajar perempuan contohnya, mana yang perempuan lah. Dengan yang perempuan semua dah lepas dah. Kita dah baru ni pun sebelum Miss Alisa masuk, kita orang dah pernah baca Fatihah. Semua dah lepas dah, tak ada masalah. Dah boleh baca sikit-sikit sebagainya. Okey, bukan tahap mahir lah, tapi lulus. Kalau makan lulus 40 tu, main 40 tu lah. Kalau makan mahir 90, tak dapat lah. Makan lulus tu 40, 40. Alhamdulillah. Maknanya boleh lah. Tapi jangan claim pula saya guru dia. Okay, claim kami belajar bersama-sama, saya tegur, saya salah dia tegur, dia salah saya tegur. Itu fungsi dia. Maknanya, tapi kalau rasa gagah, rasa berani, dipersilakan baca dengan saya, tak ada masalah. Okay. Memang susah. Membesar hingga umur 20-30, tiba kena belajar satu tulisan, satu bahasa lain. Yang mana satu lagi, kita bukan untuk lulus ataupun ada exam sebagainya, cuma untuk pengisian kita sebagai seorang Muslim. Bahasa Arab. Okay. Mungkin saya masa kat Mesir itu sebab saya perlukan bahasa Arab sebab nak survive kat sana. Isteri saya bahasa Rusia sebab nak survive kat Rusia. Okay. English mungkin sebab nak mudahkan komunikasi dengan orang English dan sebagainya. Tapi bahasa Arab kat sini sebagai apa? Dia adalah bahasa Al-Quran, maka belajar. Yang penting belajar. InsyaAllah dalam kelas kita, kelas Fardhu-Ain ini, 3 siri akhir kita akan baca, kita akan belajar berkenaan dengan bahasa Arab ini. Jangan risau. Nanti jangan miss pula lah 3 kelas yang terakhir tu. Okay. Tadi rasa ada Alexa. Adam ni, kenapa dia masih lagi IRL ni? Dia tak nak. Susah juga ni. Adam tak nak rename ke Adam? Dia sedar ke tak sedar? Saya mudah je. Bila kita suruh nama, tak ada respon, bersangka baiklah. Mungkin dia masa kita panggil tu, dia kata apa? Dia tiada di lokasi. Mungkin dia pergi toilet ke dan sebagainya ke. Okay. Itulah antara teknik-teknik bila buat kelas online ni, tahu ada ke tak ada. Okay. Tapi dalam kelas ini saya terpaksa tak panggil berapa nama lah sebab dia pun dah maklum macam ada beberapa orang sini kan risau takut keluarga tahu. Yalah, tak apa, tak ada masalah pun insyaAllah. Okay. Kalau sini kalau rasa Ustaz jangan panggil nama saya Ustaz, tak apa, kita tak panggil. Risau. Okay. Ada soalan? Kita dah berakhir ni, pukul 7 dah. Okay, soalan 1. Tak ada. Soalan 2. You are welcome. Shishini. Sama-sama. Afwan. Afwan bahasa Arab. Pajalusta bahasa Rusia. Nandri. Okay. Okay. Soalan ketiga, soalan penutup. Okay, tak ada soalan. Jadi alhamdulillah selesai untuk siri yang keempat kelas kita untuk bulan Ogos. Ada baki 9 siri lagi, yang mana baki untuk fiqh 2 lagi, kemudiannya sirah
kemudiannya akhlak, kemudiannya adalah bahasa Arab. Okey. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita buat kelas-kelas ini dapat bagi manfaat kepada kalian dan juga mudah-mudahan kalian dapat terjemahkan untuk bagi kebaikan kepada luar kelas. Macam mana saya share tadi video tadi tu, okey, saya share sebab kadang kita tak sedar kita ni sebenarnya orang tengok kita. Maka selalulah berlaku baik, selalulah buat baik. Hatta susun pinggan bila makan. Kat kedai makan susu pinggan, maka dia tengok, orang akan tengok kat rumah pun confirm dia memang tolong isteri dia susu pinggan, basuh pinggan rumah. Tapi jangan pula ke kedai makan pergi bawa pinggan nak basuh pula kat dapur dia tu bagus lah tu kalau tu kedai sendiri. Macam campur-campur lah. Okay. Mungkin boleh diskaun ke dengan bos. Bos, diskaun bos, ada basuh pinggan bos. Bos ada bos? Ada ini bos. Bos ada je. Dia memantau apa yang berlaku. Dia tengok, bila mention bos dia seorang je bos. Siapa yang mengaku sini bos, dia seorang je. Orang lain tak mengaku dia bos. Allahu Akbar. Karyan. Okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, kita jaga kita. Okay. Muslim jaga Muslim, mu'allaf jaga mu'allaf. Andai ada yang ada masalah ke dan sebagainya, mohon maklumkanlah kat saya. Okey, kita cuba usaha bantu, jangan risau. Okey. Dan kalau ada kat dalam kelas kita ini yang terima surprise dan sebagainya, mudah-mudahan insya-Allah surprise itu boleh membantu insya-Allah. Okey. Okey. Masing-masinglah siapalah kan. Kok dapat PS5 ke kan. PS5. Oh. Okey. Okey. InsyaAllah kita jumpa esok insyaAllah. Anda diizinkan kita jumpa pada esok hari insyaAllah untuk sesi yang ke-5. Okey. Siri kedua untuk fiqh insyaAllah. Okey, jaga diri, take care, terima kasih banyak-banyak dan saya minta maaf banyak-banyak jika ada salah silap sepanjang saya orang kata apa mengendalikan kelas pada petang ini. Macam saya sebut, okay, kehadiran kelas adalah mengikut nama original masing-masing. Nama daftar masing-masing lah. Bukan nama original, nama daftar masing-masing. Jadi mudah sikit lah. Sebab kat kelas pun, kelas mana-mana kelas pun semua pakai nama original. Dia tak ada nama panggilan dan sebagainya. Pun nickname dan sebagainya. Okay. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kita doakan mereka yang sedang diuji dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan doa yang sama juga untuk kita semua insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya tutup ataupun saya tangguhkan kelas kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Marilah kita sama-sama tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz.